Sumber kandungan di dalam video ini boleh menyebabkan pening kepala secara tiba-tiba. Dinasihatkan anda menyediakan pen, kertas dan kalkulator saintifik sebelum menonton. Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Jom kita layan video ni. Matematik pengguna part 3, tingkatan 3. Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel dan kita masih lagi dalam bab tingkatan 3, bab 3 bagi matematik pengguna. Cuma video kali ini Cikgu akan sentuh berkenaan dengan hibah, ROI dan strategi pemurataan part 3. Jom kita tengok dulu berkenaan dengan perbankan Islam, hibah. Dalam perbankan Islam, dia tidak menggunakan konsep faedah macam yang kita belajar dalam part 2 kemarin. Tetapi dia menggunakan konsep hibah. Maksud hibah adalah hadiah atas simpanan yang dibuat menggunakan prinsip wadiah tanpa menetapkan peratusan hibah yang diberikan. Jadi apa sebenarnya prinsip wadiah tu sebenarnya? Prinsip wadiah maksudnya adalah harta atau wang yang diterima dengan persetujuan pelanggan untuk menyimpan di dalam bank dan boleh dikeluarkan bila-bila masa. Maksudnya kita simpan dalam perbankan Islam, kita tak tahu peratus hibah tu dan daripada kita tak tahu peratus hibah yang diberikan, tapi kita dapat manfaat daripada simpanan kita dalam bentuk hadiah. Itulah terma yang kita panggil hadiah, itu adalah hibah. Alright? Kalau tak faham boleh baca lagi sekali apa yang saya tuliskan ni untuk faham lagi mendalam apa maksud prinsip wadiah, apakah maksud hibah dalam perbankan Islam. Jom saya tengok satu contoh soalan dalam pengiraan peratusan hibah dalam perbankan Islam. Encik Marzuki menyimpan RM3,000 dalam satu akaun simpanan wadiah di sebuah bank yang mengamalkan perbankan Islam. Pada akhir tahun tersebut, jumlah simpanan Encik Marzuki ialah RM3,060, di mana lebihan dari simpanan asal adalah hibah dari bank. Hitung peratus hibah yang diperolehi Encik Marzuki. Jadi dalam soalan ni apa yang diminta adalah peratus hibah. Soalan ni saya jarang jumpa sebenarnya, tapi bolehlah belajar sikit kan macam ni kita nak kira peratus hibah dalam kes ni. Jadi untuk mengira peratus hibah, pertama kita tengok dulu berapa banyak dia simpan dalam akaun dan berapa dia dah jana duit hasil daripada simpanan tersebut. Okay. Jadi dalam kes ni mula-mula dia simpan 3,000 dan dia telah dapat pada akhir tahun 3,060. Jadi hibahnya berapa? Jadi hibahnya adalah, kita nak kira hibah. Ambil duit yang dia dah dapat pada akhir tahun tersebut, tolak dengan simpanan asalnya. Kita nak tahu berapa duit yang dia dah terima bila dia simpan 3,000 tu kan. Dari sini tak payah tolak lah pakai kalkulator, kita tahulah 60 lah. Jadi dia dapat ekstra duit selama 1 tahun simpanan tu 60. Ini hibahnya, hadiah daripada bank. Jadi macam mana kita nak kira peratus hibah? Cara nak kiranya adalah peratus hibah, senang je. RM60 tu tadi per dengan jumlah simpanan asal dia. Simpanan asal dia RM3,000. Sebab dia nak peratus kan. Jadi kita kena darablah dengan 100. 100%. Tekan sahajalah kalkulator. Jadi ini sebenarnya mewakili hibah kamu lah. Yang kita dah kira kat atas ni. Yang ni mewakili kamu punya simpanan asal. Simpanan asal. Yang ni lah 3,000 kamu ni.
Ya, dakwat pun nyamuk ikan ni. 3,000 tu. Jadi kita nak kira per ratus. Jadi kat sini kita ada darab dengan 100%. Kita tekan kalkulator. Darab dengan 100. Kita dapat 2%. Maka hibah pada Encik Marzuki setelah menyimpan 3,000 dalam masa 1 tahun adalah hibah yang diterimanya sebanyak 2%. Senang je Cuma kaedah tu nak kena tahulah. Jadi dia ada formula sikit lah kat sini. Nak kira peratus hibah, kena tahu hibah per simpanan asal darab dengan 100%. Baru kita dapat berapakah peratus hibahnya. Boleh? Alright, sebagai satu je lah contoh soalan ni. Saya jarang jumpa tapi ada dalam silibus. Kena tahulah bagaimana kita nak kira peratus hibah. Jom kita tengok pasal ROI pula. ROI. Nilai pulangan pelaburan atau dalam bahasa Inggeris kita panggil Return of Investment. Short form dia adalah ROI. Bukan tolak ROI ni. Short form dia. Short form kita panggil ROI. Cara kita nak kira ROI, formulanya adalah jumlah pulangan per nilai pelaburan asal awal yang mula-mula tu darab dengan 100%. Kalau tak faham, jom kita tengok contoh soalan. Ini situasinya pada 1 Januari 2019, Puan Lisa membeli 2,000 unit saham dalam amanah saham. Amanah saham Berjaya. Nama amanah saham tu adalah Berjaya dengan harga RM RM50 seunit. Sen ni saya typo ni. Ni 50 sen seunit. Tu dia. Sini pun ada silap Okey, minta maaf lah ya. Salah typing ke apa tu. Pada 1 Januari 2019, Puan Lisa membeli 2,000 unit saham dalam amanah saham Berjaya dengan harga RM RM50 seunit. Bagi tahun keuangan berakhir pada 31 Disember 2020, amanah saham Berjaya telah mengagihkan dividen sebanyak 4% seunit. Pada 1 Januari 2021, maksudnya tahun depannya, Puan Lisa telah menjual ke semua unit saham yang dimilikinya dengan harga RM1.80 seunit. Hitung nilai pulangan pelaburan Puan Lisa. Baiklah, kalau kita nak kira ROI ni ataupun nilai pulangan pelaburan ni, kita ada step by step. Pertama, kita nak kena kira dividennya dulu. Dividen tu dia punya berapalah, kat sini dia kata dividen dia 4% kan, dia punya pulangan kan. Jadi 4% maksudnya 4/100. Okay? Kita darab dengan berapa lama tu, berapa ringgit tu, berapa unit, kita darab 4/100 ni, kita kena darab dengan dia punya harga saham amanah berjasa unit yang harga asal dia tu. This one. Okay. Jadi kita tulis dividennya adalah 4/100 darab dengan RM1.50 iaitu harga saham amanah Berjaya yang waktu Puan Lisa beli mula-mula tu. Berapa unit dia beli? 2,000. Ini kita nak kira dividen dia dulu lah. Kita nak kira dividen maksudnya kita kena kira berapa dia punya dividen. 4%. Darab dengan harga yang dia mula-mula beli tu. Dengan berapa banyak dia beli. Kita darab semua dan kita dapat berapa? RM120. RM120. Right, itu dia lah. Kemudian kita kena kira keuntungan jualan saham. Macam nak kira keuntungan jualan saham? Okey, kita tengok saham yang waktu dijual tu berapa, waktu dibeli tu berapa. Kita tulis sini keuntungan
keuntungan jualan saham. Mula-mula dia beli RM1.50, dia jual RM1.80. Kita nak kira keuntungan dia, maksudnya yang dia jual tolak yang dia beli. Dia beli RM1.50. Jadi berapa? RM30. RM30 seunit. Untung dia tau. Ni dia punya keuntungan dia. Bagi satu unit, untung dia RM30. Sebab dia beli RM1.50. Dia jual RM1.80. Satu unit dia punya untung RM30 selepas 1 tahun tu lah. Jadi dia ada berapa unit? Dia ada 2,000 unit. Jadi kita kena kira keuntungan jualan unit saham. Ini untuk satu unit. Ini untuk keseluruhan unit. Jadi berapa satu unit? RM30 kan? 30 sen. Tu dia telajak titik ni. Telajak titik ni. Darab dengan berapa unit dia beli? 2,000. Daripada situ kita hanya terus darab je lah. 30 sen darab 2,000 kita dapat berapa? RM600. Oh, dia untung RM600 lepas 1 tahun. 30 sen tapi ada 2,000. Banyak juga. Jom kita kira jumlah pulangan. Pulangan apa? Yelah, tadi kan dia dah dapat dividen. Lepas tu kan dia jual, dia dapat untung kan. Jadi kita nak kira lah jumlah pulangan dia berapa. Jumlah pulangan, jumlah. Nama pun jumlah. Jadi kita kena tambah lah kan. Dividen dia RM120. Tambah dengan RM keuntungan jualan unit saham RM600. Kita tambah aja kita dapat RM720. Nanti kamu tekan kalkulator ni. Saya terus tengok ni 720 tak payah pakai kalkulator pun boleh kira ni kan. Tambah je dua ni. Jumlah pulangan. Maksudnya kamu lepas 1 tahun jual dengan dividen, keuntungan jualan semua, dapat jumlah pulangan dia 720. Jadi kalau kita nak kira nilai pulangan, kembali kepada soalan dia tadi, nilai pulangan, dia kata formula dia nilai pulangan pelaburan. Sebab soalan kan minta hitung nilai pulangan pelaburan yang dia minta ni. Jadi kita pakai ROI lah ni. ROI kita, formula dia jumlah pulangan per nilai pelaburan awal darab 100%. Jadi jumlah pulangan dia berapa? Ni dah kira. 720. Kita masuk je lah formula ROI tu kan. Saya boleh short form kat sini Kalau bahasa Melayu kita panggil nilai pulangan pelaburan. Ni saya buat short form. ROI kita adalah jumlah pulangan kita RM 720. Nilai pelaburan awal. Berapa mula-mula Puan Lisa labur? Berapa nilai Puan Lisa labur mula-mula tu? Berapa? Kita kena kira sikit lah kat bawah ni. RM. Mula-mula dia labur berapa? Dia beli berapa? RM1.50 ni. Dia beli 2,000 unit kan? Darab dengan 2,000. Tu dia. Baru kita darabkan dia dengan 100%. Dari sini boleh terus tekan kalkulator lah. Kat atas ni adalah kamu punya jumlah pulangan. Nak kira jumlah pulangan, kamu kena buat step ni. Ni first step. Second step, barulah kamu boleh masuk formula ROI ni. Ini yang second step. Yang mana jumlah pulangan tadi kamu dah dapat per dengan bawah ni adalah nilai pelaburan awal. Ni kat sini. Nilai pelaburan awal. Yang ni pun kena kira sikit lah. Tapi tak adalah panjang macam step pertama ni kan. Jadi Puan Lisa ni dia dah beli 2,000 unit saham. Harga dia RM1.50. Jadi kita darab lah nanti. Kemudian kita nak hitung nilai pulangan pelaburan ni, memang formula kena darab 100% lah. Kita tekan kalkulator. Jom. 720 per... taruh dalam kurungan tau. Jangan tak taruh kurungan. Ni yang bawah ni.
RM1.50 tu 1.5 lah darab 2,000. Tutup kurungan. Okey. Tekan sama dengan, dapat jawapan darab dengan 100. Kita dapat 24. 24 tu apa 24%. Maksudnya dia punya nilai pulangan pelaburan Pualisa adalah sebanyak 24% daripada nilai asal tadi. Ada peningkatan 24% ni. Banyaklah, boleh tahanlah. Setahun dia melabur boleh dapat 24%, maksudnya banyaklah tu. Okey. So ini cara kita nak kira dia punya nilai pulangan pelaburan bagi saham. Bagi saham. Jadi ingat step dia, kita kena kira dulu dividen, keuntungan jualan saham, keuntungan jualan unit saham. Semua tu kita kena tambah sebagai jumlah pulangan, baru masuk dalam formula nilai pelaburan. Nilai pulangan pelaburan. Kemudian jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal, baru kita darab dengan 100, jadi 24%. Ini adalah nilai pulangan yang positif. Positif, bertambah. Menunjukkan Pualisa membuat keuntungan ke atas pelaburannya. Cikgu Aisyah Channel.